Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhil majlis kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita berhimpun dan berkumpul dalam satu majlis yang dinamakan Raudatul Jannah ataupun Hilaqaz Zikr, iaitu himpunan zikir ataupun halaqah zikir yang menyebabkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, di kalangan orang-orang yang beriman. Kerana ini adalah salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada dia dilantik menjadi rasul sehinggalah akhir hayatnya wafat. Dia tidak pernah meninggalkan majlis ilmu, malah dia lebih seronok berada dalam majlis ilmu daripada majlis-majlis yang lain, sehingga kan ada bacaan Quran, ada majlis-majlis lain, dan ada majlis ilmu, maka dia lebih suka duduk di dalam majlis ilmu. Maka alhamdulillah, tahniah semua kerana dapat hadir pada pagi ini untuk berada dalam majlis ilmu. Nabi suka kerana apa? Kerana padanya terdapat para malaikat yang begitu ramai untuk bersama-sama dalam majlis ilmu itu, supaya kita dikenali dan dapat bertemu dengan malaikat-malaikat. Mungkin hari ini kita tak kenal malaikat, mungkin di akhirat besok malaikat mengenali kita kerana kita berada di dalam taman-taman syurga ini. Dan insya-Allah kerana kita berada dalam taman syurga ini, Allah memudahkan kita untuk memasuki syurga Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Alhamdulillah tabaraka wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita sambung lagi perkara atau membicarakan kitab 50 tanda orang-orang munafik berpandukan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Hari ini kita masuk tanda yang ke-27. Walaupun hadis sahih menceritakan tentang ayatul munafik
ya, iaitu ciri-ciri orang munafik itu yang jelas, yang diriwayatkan oleh Muslim, yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ayatul munafiqun salasun, iza haddasa kazzab, wa iza wa'ada akhlaq, wa iza tumina khanan. Ya, yang bermaksud ada 3 tanda orang ataupun 3 ciri-ciri munafik tulen itu. Yang pertama, apabila bersekongkol 3 perkara itu, maka dia adalah munafik tulen. Dia boleh duduk bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Khalaf, ataupun Abdullah bin Ubay lah, antara tokoh munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, iza haddasa kadzab, apabila dia bicara dia suka berbohong. Tidak ada bicaranya yang benar kecuali bohong belaka. Ya, maknanya suka nak menipu orang, suka nak pedajai orang, walaupun dalam bentuk gurauan. Ada orang, tuan-tuan, dia buat bercakap bohong ni sebagai gurauan bagi dia. Tuan-tuan, tinggalkanlah gurauan bohong itu. Jadikanlah gurauan pun, kalau gurau yang betul. Gurau yang betul. Macam Nabi lah, Nabi kata gurau betul walaupun bergurau. Ada seorang perempuan datang, dia kata, ya Rasulullah, adakah saya masuk syurga? Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Menangis orang tu. Yang tanya tu pun tua, kan? Menangis dia. Nabi kata, iyalah, dekat dalam syurga tak ada orang tua. Jadi walaupun kita tua hari ni, nanti dekat Allahumma salli sayyidina Muhammad, dekat dalam syurga kita umur 17 hingga 25 je. Tuan-tuan, bayangkan balik gambar kita, tengok zaman-zaman kita muda tu, zaman 17 zaman 17 kita kat mana masa tu? Umur kita 17, tuan-tuan. Agak-agak kita kat mana masa tu? Dekat masjid. Alhamdulillah, hebat, tuan-tuan. Umur 17 lagi. Zaman kita umur 17, flashback balik kan, kita kat mana tu? Allahu Akbar. Memang kita dekat dalam majlis ilmu masa tu, dekat kuliah, dewan kuliah. Mana pergi sekolah pun panjang pagar masa tu. 17, dia kata 5 je betul je. Belajar pun main-main masa tu. 17 ke 25. Jadi Nabi gurau juga, bukan tak gurau. Jadi gurau tu betul. Tapi bila orang sebut orang tua tak masuk syurga, nangislah dia, betul lah, sebab Nabi cakap betul. Kita kalau cakap, orang tak percaya pasal banyak melawak, banyak membohong. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, apabila dia berjanji dia mungkir. Itu memang sifat juga yang ada pada diri kita, yang suka kita mungkir. Walaupun kita acah-acah juga, tak guna juga. Jangan dibuatkan sebagai satu amalan, kerana dia menunjukkan ciri-ciri kemunafikan. Dan yang ketiga, apabila diberi amanah, dia khianat. Apabila dia diberi tanggungjawab, maka dia mulakan gunakan tanggungjawab itu untuk mendapatkan keuntungan. Itu jangan sekali-sekali ada dalam kamus diri kita. Apabila kita diberi amanah, laksanakan tanggungjawab itu dengan penuh keimanan dan ketakwaan, insya-Allah. Baik. Itu ciri yang jelas. Maka ada sab-sab dia yang menyebabkan dia jadi khianat, dia jadi mungkir, dia jadi dusta. Ada sab dia. Maka inilah sab dia. Ada 50 itu. Maka kita dah masuk tanda yang ke-27. Dah 2 tahun dah mengaji kitab ni. 27 makna sebulan sekali, 12 bulan maknanya 12 ciri, dah 24, dah 2 tahun lebih lah. Campur tolak dengan silingan lain dan sebagainya. Maknanya ada coming soon lagi, ada 23. Maknanya lagi 2 tahun lagi lah nak habis, nak khatam kitab ni. Boleh nak? Sabar je lah. Dah ingat tidak, dah tahulah yang 27 tu. Kan? Baik. Yang ke-27, tanda yang ke-27, tanda sab munafik. Ini menyebabkan dia boleh mendatangkan jadi sifat munafik, iaitu
bergaul dengan orang yang mempermainkan ataupun mempersendakan Al-Quran. Tuan-tuan, bergaul, kita bersekongkol ataupun kita berkawan dengan orang yang tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan, malah dijadikan mainan, gurauan ataupun sendaan dalam Al-Quran. Banyak perkara ini berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Dia gurau-gurau dengan Quran, dia main-main dengan Quran. Kadang-kadang dia tak acuh tak acuh je dengan Al-Quran. Ini bahaya, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW mengatakan, antara ciri-ciri keganjilan bagi orang beriman itu, kata Nabi SAW, dia kata, wal Qur'anu ghariba fi jawfil fasiq. Al-Quran itu dianggap ganjil kepada siapa? Kepada orang yang menolak ataupun golongan fasik. Fasik ni, fasad ni maknanya orang yang melakukan maksiat yang berkekalan. Fasik, bila dia melakukan Allah mesti dia melakukan dosa namanya asli. Dia mengekalkan dosanya fasik. Dan fasik ini dia berkait rapat adik-beradik dengan munafik. Fasad ni jahat lah. Fasad. Fasik. Jadi kita fasik. Jadi perangai yang menyebabkan hati kita keras itu, tuan-tuan, kerana menolak hukum hakam ataupun apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita tak mau terima pakai. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140. Allah Taala mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kepada kamu perintahnya. Perintahnya iaitu wahyu, kitab. Sebab itu beriman kepada kitab adalah salah satu daripada rukun iman yang 6. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu kalau tanya rukun iman pun kadang-kadang bila tanya balik dia tergagau balik. Jadi rukun iman berapa? Iman lah. Dia jawab. Bila orang tanya rukun iman lah dia tanya jawabnya. Kan? Pasal kita bukan orang yang nak ingat balik. Kadang tonggang terbalik pun rukun iman tu. Kalau tanyalah kan? Tapi orang sini tidak. Yang ini Allah fasih macam jawab soalan. Kalau sekali-sekali tanya kan, rukun iman berapa? 6. Berapa? Apa dia? Dia sekejap. Sebab bukan mainan dalam minda dia. Dia cuma bila tanya baru dia jawab. Tak jawab dia tak ambil kisah. Sama juga dengan sifat 20. Tanya sifat 20. Tahu tak? Sifat 20 lah Ustaz. Sebut dengan satu. Dia pun tonggang terbalik boleh Ustaz. Tak apa, janji 20. Sama juga tanya nama-nama Rasul. 25 nama-nama Rasul. Tuan tanya kan? Boleh. Gagau sikit lah. Bukan tak boleh, lambat sikit lah. Tapi kalau bab nyanyi, laju je. Baik. Bukan haji ni. Haji mana minat nyanyi. Minat juga. Tengok karaoke pun boleh tahan juga. Ni musim-musim Covid ni karaoke on lagi ke? On juga kadang. Bengong betul lah. Ada juga on juga. Habis nak macam mana Ustaz? Nak meniaga orang tu, meniaga dengan karaoke. Satu lagu RM3 macam mana? Kan tak laku pula kan? Boleh lah sekali-sekali kan. Lepaskan gian je lah. Nak lepas gian pergi masjid lah Azan. Oi Ji, yang kaki karaoke tu, gian-gian pergi masjid lah. Minta Bilal, saya nak azan. Bilal bagi je, jangan dia tahan-tahan, bagi. Mic pula tengok canggih lagi, sedap daripada karaoke punya set tau kat sana. Ni mic kat masjid ni. Hebat ni. Sedap dengar. Dengar ke tidak tuan-tuan? Sedap tak dengar dia? Tak berapa. Tuan lena lah tu.
Ya. Kira okey lah. Okey, alhamdulillah. Bila kata kira okey. Kalau nak test power, mai datang masjid, insya-Allah kita raikan. Bila tapi jangan ramai-ramai minta lah seorang sudahlah. Ambil satu waktu seorang. Baik. Apa ke situ pula? Ini wahyu Allah Subhanahu taala. Maknanya kitabullah, perintahnya. Allah Taala berfirman, dia kata sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu perintahnya. Setiap nabi ada perintah dia. Walaupun dalam sejarah ada 4 kitab yang wajib diketahui, selain daripada itu suhuf. Suhuf ni diberikan kepada nabi-nabi untuk diri dia dan dia beramal dengannya. Suhuf itu. Kalau kitab ini untuk diri dia dan dia untuk umat dia laksanakan. Maknanya itu ada satu manual kehidupan di dalam sesuatu umat. Jadi kita umat Muhammad, manualnya ialah Al-Quran. Ya tuan ya. Tuan-tuan beli kereta Alphard ke Wildfire. Tak kira lah Alphard. Tuan-tuan, kereta tu breakdown. Tuan pun adalah skill sikit pomen ni, tuan nak buat. Sedangkan masa kita beli tu dia ada manual tu. Ada manual buka, selain daripada waranti, selain daripada servis, dia ada manual. Buka. Bila lampu merah, lampu tu menyala, kita kena tengok manual dia. Kan? Betul Dia breakdown. Beli Alphard, marah orang yang pakai Alphard ni. Nak cerita ni. Saya tak nak pakai manual yang Alphard ni. Saya nak pakai manual kipas KDK. Kan dalam jentera dia ada kipas. Kipas. Generator punya kereta, kipas. Betul? Mekanik ya. Kalau saya salah tolong betulkan. Mekanik lah. Dia kipas dia tak pusing. Saya tak nak pakai manual Alphard, saya nak pakai manual KDK. Sebab KDK ni dia punya pusing tak pernah rosak. Betul tak? Boleh tak? Dia jenis kipas juga. Tapi kita tengok kita pun tengok, kita buat. Apa akan jadi kereta tu? Elok ke tak elok? Kita pun cari wire nak cocok. Buat manual tu dia pasal manual KDK, dia kena cari point elektrik 220 atau 240. Yang kereta dia tak boleh masuk elektrik, dia kena pakai bateri. Maknanya jauh lagi tuan-tuan, tak akan dapat membetulkan kesalahan yang berlaku kepada kenderaan tadi. Sebab apa? Kita menggunakan manual yang lain. Jadi ada orang yang memperolokkan, alah apa nak pakai Quran ni, lapuk dan ni. Tuan-tuan, kalau kita jumpa orang seperti ini, jangan kita duduk dengan mereka. Kita kena tinggalkan mereka. Biar kita hilang kawan jemaah itu. Kerana apa? Dia mempersendakan wahyu Allah Ta'ala. Dia mempermainkan wahyu Allah. Jangan kita duduk sekali. Bahaya tuan-tuan. Ni ramai orang, dia walaupun pasal dia kawan, kerana organisasi, kerana pertubuhan, dia sanggup meninggalkan Al-Quran demi nak jagakan organisasi. Tuan-tuan, kena tinggal. Kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam ayat ni sambung. Iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuki kepada persoalkan yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu ikuti, tentulah kamu sama dengan mereka. Jangan kita ikut. Sebab sejarah nak cerita Bani Israel ini tuan-tuan, antara manusia yang diberikan keistimewaan. Ya, dia mendapat makanan dari syurga, turun. Ya, manna wa salwa, jenis air yang berupa madu ataupun air yang sedap, dan juga manna wa salwa. Salwa di antara
burung ataupun makanan burung. Tapi orang Bani Israel, tuan-tuan, dia tak minat, dia tak suka. Sedangkan dia dapat istimewa. Apabila dia selamat daripada Allahumma salli sayyidina apabila dia selamat daripada Fir'aun mengejar dia dalam Laut Merah, terbelah daripada Mesir, dia pergi ke Palestin. Ya, maka Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel apabila masuk balik ke mula Palestin. Sebab sebelum itu dia dekat 500 tahun dia telah meninggalkan Palestin, tempat asal dia di Palestin. 500 tahun dia mengikut nabi-nabi terdahulu, pergi ke Mesir ketika itu. Maka selepas Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa membelah laut, balik semula dapat masuk ke Palestin, Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel itu masuk dengan sujud. Sujud tu maknanya berasa syukur, terima kasih kerana dah bertahun tak balik ke negara asal, dapat perintah masuk. Bukan susah sangat. Masuk saja ucapkan alhamdulillah, syukur. Sujud, dia suruh sujud. Sujud tu maksudnya dalam bentuk pengabdian, rasa syukur. Apa dia kata ke Musa? Aku tak nak cara sujud, tak nak, aku nak buat cara lain. Nampak tu? Ini sifat yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala suruh perintah senang, bukan susah. Duduk, masuk, buat kerja yang Allah Ta'ala suruh, yang sudah senang. Sujud, ucap alhamdulillah, senang je kerja je. Tapi oleh kerana sifat degil, sifat munafik dia, sifat kufur dia itu, dia tak nak. Lalu dia buat apa, tuan-tuan? Dia datang masuk ke Palestin, Jerusalem, dengan cara mengesot. Padahal jalan senang-senang, duduk je sujud, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya Allah, syukur aku dapat balik ke negara aku. Tak nak, dia nak mengesot. Jalan menggostan, mengesot sambil gelak. Sebab apa? Sebab dia nak tukar hukum. Ini di antara persendaan-persendaan yang dilakukan oleh Bani Israel dahulu. Pening, tuan-tuan. Suruh kerja senang, suruh jalan susah. Tuan-tuan daripada depan tu datang ke sini, jalan biasa je, datang, buat tahiyatul masjid. Senang tak? Senang tak? Senang. Kalau ikut patuh, senang. Tak nak pusing tengok tengok tabung dulu, pusing tengok air mineral dulu, pusing duk tengok carta dulu. Faham tak, Ji? Perangai Bani Israel ada tu, cuma tak mengesot je. Jadi kita ni, Allah Ta'ala kata masuk masjid, niat iktikaf, buat tahiyatul masjid, senang. Itu perintah Allah tu. Tak nak, kita datang tak nak. Pusing, belegor sana, belegor sini, bersembang sana, bersembang sini, isap rokok, cari udang garam dulu. Kurang asam betul lah. Kan? Tapi tak adalah teruk sangat macam Bani Israel lah, tapi datang masjid juga tu. Maknanya, ciri dia tu, ciri opposite, ciri berlawanan tu ada. Itu sifat. Jadi kalau kita jumpa kawan macam tu, tuan-tuan, jangan duduk lama-lama. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, kamu akan jadi macam dia nanti. Kena tinggal, tuan-tuan. Jadi berat ni, tuan-tuan, orang yang mempersendakan Al-Quran. Maknanya apa ciri orang yang mempersendakan Al-Quran? Orang yang tak nak pakai hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab itu dalam suratul Maidah ayat 46, 45, 46 dan 48. Ya. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul mula-mula faulaika humul zalimun, kemudian faulaika humul fasikun, kemudian faulaika humul kafirun. Kalau saya salah tolong betulkan, saya takut tersalah. Tetapi ada 3 perkara yang Allah Ta'ala kata, mana-mana yang kamu melakukan suatu hukuman yang tidak berpandukan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, kamu tidak menggunakan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, kamu akan jadi zalimun, kamu akan berlaku zalim. Kemudian fasikun, kamu akan melakukan kerosakan. Dan yang ketiga, kamu akan menjadi kafirun.
Itu kemuncak. Maknanya kalau kita terus menolak totally akan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ni tuan-tuan adalah wahyu, perintah Allah Ta'ala. Suka tak suka, kita kena pakai. Dia valid ke tak valid, dia valid until kiamat. Jangan kita anggap bahawa ini Quran ni zaman Nabi je, zaman kita kena tukar. Jangan. Macam saya cerita tadi lah, bila kita menggunakan sesuatu alat elektronik ataupun teknikal, kita kena tengok manual dia. Bagaimana kita nak solve the problem. Maka dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kita juga nak membetulkan diri manusia, gunakan Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 140 tadi Allah Ta'ala kata dah, kalau kita jumpa dengan, kena tinggalkan orang gini. Biar walaupun kita berseorangan, ataupun kita tak glamour, ataupun kita tak gah. Ada orang dia suka dengan hubujah, kemegahan. Kenapa? Kerana ramai followers. Hari ni tuan-tuan kita dapat WhatsApp macam-macam. Kadang-kadang ayat-ayat Quran itu digunakan dengan tak semena-menanya. Terutama golongan orang yang menjual kismis, air, menggunakan ayat Quran ni. Saya cukup marah, bukan marah macam mana. Nak jual tu jual lah. Kadang jual air, bacaan Yasin, Yasin malam Jumaat, Yasin pada Lailatul Qadar, bacaan Yasin 30 juzuk, kan? Air tu kalau kita beli baru 50 sen. Oleh kerana baca Quran 30 juzuk dah jadi RM15. RM15. Kismis tu, orang panggil kismis macam-macam kismis lah. Kismis minda lah, kismis apa untuk otak lah sebagainya. Kismis je tuan. Kismis tu. Kalau kita beli yang kat kedai raisin tu, barulah RM2, RM3. Masa sampai belas-belas ringgit. Tuan-tuan, kerana dibacakan ayat Quran. Mahal sangat ke nak baca ayat Quran tu sehingga harga tu jadi berubah jauh banyak? Tuan-tuan, saya cukup, bukan apalah, saya tak berapa minat kalau orang menggunakan jualan-jualan itu dengan menggunakan. Saya tak bukan kata tak boleh gunakan ayat Quran untuk berubat ataupun untuk nak nak menambah kan kemanfaatan itu dalam bentuk itu tak ada masalah, tapi jangan harga dia melampau tuan. Seram kita dengar, kita nak beli pun ketau tu kan. Bayangkan air tu 500 ml harga sampai RM20 kerana dibacakan Al-Quran oleh hafiz itu ini panjang. Padahal air biasa je pun. Cuma dia ada manfaat kerana dibacakan ayat Quran. Jadi jangan gunakan begitulah. Ni ramai orang gunakan macam tu. Tuan-tuan, kita ni mentang-mentang orang Islam dengar Quran kena belilah. Bayangkan satu RM20 larat ke tuan nak beli? Tuan? Hak yang RM1 tu kadang-kadang tak bayar. Kan yang RM1 ada letak kat masjid. Sini tak ada Ada je? Ada kan? RM1. Itu pun kadang-kadang alhamdulillah salam. Dia ingat wakaf. Dia tak tulis situ RM1. Tak nampak kan mak? Orang Melayu ni tak tahulah nak cakap. Mari masjid cara nak cari free je. Yang free ialah pahala. Material kena bayar. Oji. Itu yang pergi masjid buang air. Pergi masjid buang air. Dia ingat tandas awam ke? Tandas awam pun 30 sen. Pergi masjid percuma. Buang air. Dia buang taik dia. Bukan tak boleh. Pergilah buang. Lepas tu ambil wuduk, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kan dapat pahala. Buang tu tak ada pahala. Selesailah. Kan? Tu dapat pahala. 20 sen. Lepas tu tengok tabung. Jelinglah tabung. Bukan mancing tabung. Oh, ini kadang-kadang nak marah ni. Masuklah RM1. Pasal kita guna fasilitas. Kalau kat luar 30 sen. Kita RM1. Sekurang-kurangnya pahala sedekah tu ada. Mana ada orang pergi public toilet sedekah? Ni berapa sen? 30 sen. Nah, saya bagi RM1. Ada? Mana ada orang buat amal dekat public toilet? Tak bayar ada. Masuk 3 orang, bayar seorang. Cendekil tak cendekil? Ada. Jadi dia nak buat juga kat masjid.
Jangan tuan-tuan. Sebab itu di masjid tuan-tuan, kalau boleh kita nak dapat pahala free, material kena bayar pula. Faham tak Ji? Nak nunggu free tunggu hari Jumaat lah. Tunggu hari Jumaat. Tahu tak? Tunggu pisang hari Jumaat. Ataupun nasi lemak. Orang tahu. Faham tak Ji? Itu membalas 3 bungkus. Punya selekeh tak selekeh. Bertahun nak ngambil 3 bungkus je. Ngantar tak ada. Ngambil je kerja. Allahu Akbar. Orang nak buat pahala, dia nak nyengkau je kerja. Inilah cerita dia. Tapi bukan orang sini Masya Allah. Sampai tak ada orang nak makan. Banyak sangat seorang. Kau bayangkan siap jemaah bawa satu sisi. Siap jemaah bawa satu sisi. Hari Jumaat siap jemaah bawa satu sisi. Tu dia. Berlambak tuan-tuan. Macam ni. Dia senang je tuan. Kalau tuan bawa, confirm tuan tak ambil. Itu je. Kalau tuan bawa pisang, beli pisang berangan satu sisi, letak kat masjid. Tuan nak ambil balik tak pisang tu? Tak ada, dia mesti ambil pisang orang lain. Confirm. Dadah itu memang diajar daripada kecil. Gini Jumaat tahu ada pisang. Dia tak ambil. Ini pisang aku. Dia tak ambil walaupun berlambak kat situ. Jadi nak ajar supaya jangan jadi rakus, kena bagi. Boleh faham tak Ji? Itu perintah Allah Ta'ala. Lain macam tuan tengok saya. Macam buat ke? Tak apalah, yang dah buat nak macam mana, akan datang ingat-ingat. Baik. Sebab itu tuan-tuan, ayat Quran ni, sebab itu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kamu pakai sebahagian, kamu tinggal sebahagian? Tak kullu. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kepada Islam, gunakan Al-Quran tu seluruhnya. Islam ni Al-Quran. Jangan tinggal. Ya, sebab itu tuan-tuan, antara ciri-ciri orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, yang mendapat keuntungan, kata Nabi SAW, man ja'ala al-Quran wa amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a zahri saqahu ilan nar. Atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW. Yang bermaksud, sesiapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpinnya, sebagai panduannya, sebagai manualnya, nescaya ia akan memimpin kamu ke syurga. Jadi siapa yang mempermainkan Al-Quran, dia bukan kategori ini. Siapa yang menyalahgunakan Al-Quran tadi untuk urusan melariskan niaga, lagi teruk, iaitu dia manipulate Al-Quran itu. Orang Melayu dengar bacaan Quran aja, 30 juzuk, hafizlah. Beli tuan-tuan, walaupun tak ada duit. Kan? Padahal kita baca sendiri boleh beli air mineral, baca sendiri, baca Yasin. Tak mujarab, ustaz baca mujarab. Siapa yang ajar begitu? Ini masalah. Padahal boleh buat sendiri pun. Tapi bila sebut dibaca dengan, bukanlah makna salah baca dengan 30 juzuk, tapi kenapa dimanipulatekan 30 juzuk itu, orang hafiz itu, untuk dengan nilaikan harga yang tinggi. Macam mana orang Melayu nak maju? Asyik jual barang mahal daripada orang lain. Orang jual 50 sen, dia jual 50 ringgit. Bukan orang Melayu ni banyak duit macam Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, asetnya pun ada 70 trilion. Aset dia je. Tuan-tuan, harta yang dia tinggal ada 1000 dinar. Dia tinggal Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, 1000 dinar. 1000 dinar, 1 dinar tu lebih kurang 850 kali je dengan 1000 dinar. Berapa tu? Meninggal, ditinggalkan 1000 ekor unta, 50,000 ekor kambing. Itu harta dia yang ditinggal ketika dia wafat. Tuan-tuan, kita tinggal apa benda? Bulu kambing pun tak ada. Ya tak? Tak. Itu pun action, bukan main. Tapi Abdul Rahman bin Auf, dia tak, dalam bab agama ni Allah Ta'ala kata, ya, lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Ya, macam Abu Taha kata, apabila ayat itu turun, Abu Taha antara orang yang terkaya lah, antaranya Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, Abu Talha. Ya, Abu Taha ni tuan-tuan, orang yang kaya. Bila ayat itu kata lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun,
Dia kata tidak akan sempurna sedekah kamu selagi mana kamu memberi sesuatu harta yang amat kamu sayang. Belum sempurna lagi. Sedangkan dia tu pemurah, Abu Talha. Akhirnya dia sedekahkan, dia wakafkan kebun kurmanya. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, tuan-tuan, ni dah lama tak pergi, ni rindu mana ya Allah. Ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebun tu, kalau belakang tu yang kat payung tu, tuan-tuan pergi Madinah tengok payung tu, pintu 17 ke, pintu 15 ke, pintu 21 yang daripada belakang kan, pergi. Yang ada jam tengah-tengah tu pintu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pintu 25 ya. Pintu 25, pintu 17 ada tengah-tengah tu. Kita nak masuk kan ada payung kan? Payung tu. Itu semua kebun Abu Talha. Yang kita duduk kat payung, yang duduk sembang kat situ, jumpa kawan, ya. Duduk kat situ, kerana ada orang bagi kurma, ada benda. Itu semua kebun Abu Talha. Masya-Allah, tuan-tuan. Wakaf sampai sekarang ada. Ya. Maknanya dia tak sayang harta dia. Banyak harta dia tapi dia banyak bagi kepada agama Allah Ta'ala. Kenapa? Dia dengar ayat Allah Ta'ala tadi. Kita ayat dibaca macam nak rak ustaz ngajar, macam nak rak muallim kita beritahu tentang ayat Quran. Tapi nak pakai payah juga. Pakai bila ada kepentingan lah. Macam tadilah nak jual barang. Ni hari ni ustaz, ni hari ni mujarab ustaz, ni dah baca oleh 30 orang tahfiz. Oh lama, kita dengar 30 orang tahfiz. Oh betul mujarab. Lepas tu minum-minum tak jadi, kena ulang lagi. Dah 51 botol, kena ulang lagi 5 kali. Tak bankrupt kan? Betul tak? Padahal hari biasa je. Kan? Bukanlah kita yang kata tak boleh baca tu, kita baca sendirilah. Kan? Oh. Betul tak je? Itu masalah betul. Baik. Jadi Allah Subhanahu taala, apa tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dia, sebagai pemimpinnya, sebagai manualnya, nescaya ia akan memimpin kita ke syurga. Siapa yang memimpin itu? Al-Quran. Baik itu orang yang mempersendakan Al-Quran, kita tak akan memimpin kita kepada syurga. Kena tinggalkan. Kalau tuan nak selamat, orang yang mempermainkan Al-Quran, orang yang mempersendakan Al-Quran, yang mempergunakan Al-Quran untuk kepentingan dia, kena tinggal. Tapi kalau untuk kepentingan agama, ahlan wa sahlan, kita kena raikan. Ya, okey, baik. Kemudian kata apa Nabi kata? Dan sesiapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, nescaya ia akan memimpinnya ke neraka. Siapa yang menolak Al-Quran, tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan mereka, sebagai imam, maka dia akan membawa kita kepada neraka. Sebab nanti dalam kubur, tuan-tuan, itu salah satu daripada soalan yang perlu kita nak jawab, iaitu wama imamuka. Apakah ikutan kamu? Apakah panduan kamu? Apakah pemimpin kamu? Kita jangan sebut Imam Rahman. Siapa imam kamu? Imam Rahman. Itu bila nak nikah. Faham? Karya bila nak nikah kena jumpa Imam Rahman. Imam satu siapa Imam Rahman? Imam Samsuddin. Faham tak? Jumpa Bilal pasal saksi. Ini bukan saksi 25%, saksi. Itu cerita Firamli. Maaf Bilal jaga marah saksi. Kan? Jumpa pengurusi nak job, pengesahan. Itu bila keperluan. Bila dia jumpa imam lagi, orang yang nikah tu, selepas dia nikah dia jumpa lagi tak imam? Kirim salam, tak ada. Sedau-sedau, dia meninggal, dia bawa ke depan pula. Dia pertama nak jumpa imam tu, bila nak kenal imam tu, nak menikah je. Bapak-bapak ni nak kenal imam ni, selain datang ke masjid, pasal anak nak menikah. Sanggup tu tunggu dia. Nak tunggu imam lepas sembahyang. Tunggu dia tak sembahyang, kurang asam betul. Nak cop ni, nak cop. Imam ada, imam tengah sembahyang. Oh, tak apa, tunggu kat depan. Imam dah Ustaz. Imam, ini bukan bahasa ni baik ni. Nanti kalau kenduri jangan lupa datang dah selesai kan. Dah nikah. Lepas nikah ada dia bawa menantu dia, bawa ada jumpa imam. Ni yang nikahkan dulu. Ada, tak ada kirim salam.
Lalu selisih pun buat tak reti je. Ya, sungguh. Kita pun sama nikah. Dulu imam kita yang nikahkan kita kenal lagi tak? Dah meninggal lah. Dah meninggal, okeylah, selamat. Kita pun tak kenal tau. Tuan-tuan, itu contoh. Bukan imam itu yang nak ditanya, imam itu pun kena tanya juga. Minta maaf. Imam tu pun kena tanya. Imam itu ialah tanya ni Al-Quran ni. Kita guna tak Al-Quran sebagai panduan kita? Bukan Al-Quran ni sebagai suci dalam debu. Faham? Suci dalam debu, tahu? Hantaran Al-Quran, senaskah Al-Quran. Buat kes lawa bukan main. Nikah itulah bawa kulung keliling dalam dulang ni, bawa sama dengan tepak sirihnya, sama dengan telekungnya, sama dengan buah anggur diletak olive oil tu, nak bagi berkilat. Kan letak di atas tanah, ramai-ramai letak dulu letak dengan kasut, sama label dengan Quran. Quran Hasam punya manusia ni geram tengok. Dulu kasut. Betul lagi, dengan puding, dengan kek, dengan coklat, satu label letak dengan Quran. Quran senaskah sebesar gajah tu kan. Hantaran pengantin laki-laki bawa 7, pengantin perempuan balas 9. Perempuan kena bagi lebih sebab laki-laki dah bagi 10,000. Itu adat cerita. Janganlah marah. Ni ada sidang adat marah saya pula. Ustaz ni cubit mulut tu. Tak ada, ni cerita, kita nak cerita. Tu Quran tu. Bukan itu yang dia nak, tak nak. Kalau tak bagi pun tetap nikah jalan lah. Tak ada, kena letak. Tanya tak pengantin baca. Cuba imam minta maaf Imam Rahman satu hari dia bawa ni antaran Quran ni. Ni. Bawa Quran tu mari sini. Asal bagi pengantin baca. Tengok gelabah tak gelabah, tengok. Kalau boleh baca saya nikahkan. Tak boleh baca tawakuf dulu. Tengok macam mana. Macam mohon dicadang. Sudah lain kali tak nikah kawasan Tanjung Minyak. Kan kalau kena macam tu. Macam janji. Kan? Okey, yang okeylah dia membaca Quran. Tengok qari baca. Alhamdulillah lah. Mak haji pun jadi dapat menantu macam tu kan. Sejuk perut dia baca ya. Menantu baca Quran. Sedap macam Abdul Rahman As-Sudais. Kan? Ini buka kena baca dia kata. Dia kena baca. Menggigil tuan-tuan. Macam contohlah tu. Habis cerita. Sebab itu nanti soalan dalam kubur nanti apa yang Allah malaikat akan tanya, wa ma imamukah, apakah ibutanmu? Macam mana kita nak jawab kalau kita tidak pernah mengguna Al-Quran sebagai panduan? Jadi kalau kita tak tahu, saya tak tahu Al-Quran, saya tak pandai baca, maka kita berpandukan kepada ulama. Maka ulama menjelaskan tentang Al-Quran, tafsirnya dan sebagainya. Maka kita guna pakai. Kita tak mampu nak laksana, jangan kita sanggah, kita diam. Kita tak mampu, ada juga dalam Quran-Quran tu yang nampak berat bagi kita. Kita tak mampu sebab la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Taala kata kamu tak mampu, jangan kamu tinggal semua, tetapi jangan kamu buang. Simpan diam-diam. Mana yang boleh. Bukan maknanya pilih. Tapi kita tak ada yang ketika berat bagi kita tak mampu. Ada yang bukan tugas kita, ada tugas pemerintah, ada yang tugas bagi orang-orang yang tertentu, ada yang bahagiannya secara umum. Sebab itu Al-Quran ni ada yang secara general, secara umum, ada yang spesifik, ada yang khas dan sebagainya. Jadi kita kena tengok, maka kita nak tahu tu melalui lisan-lisan ulama. Maka dengar. Kalau disebut Al-Quran, sebab itu tuan-tuan Saidina Umar, tuan-tuan apabila baca Quran, dengar pengsan. Sahabat bila dengar ayat Quran yang mengatakan azab, pengsan. Kita baca Quran tak boleh nak kata pengsan. Tak tahulah bukan pengsan, belum baca Quran dah pengsan. Kita belum baca Quran dah pengsan. Tahu pengsan? Ada jawapan tu, faham dah tu. Belum baca Quran dah pengsan dah. Tengok-tengok dah sedar. Apa? Dah habis dah majlis penyampaian hadiah. Sampailah. Lepas tu nak tunggu apa? Makanlah. Makan sedar. Wang Hasam betul.
Tak ada pula time hidang makan pengsan. Ya, ayat Quran. Ya, bila baca ayat-ayat azab semua menangis sahabat. Kita tak ada sampai peringkat tu. Ya, baik. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan an-naru ila fasaqatil qurra'i asra'u minha ila abadatil asnam. Atau kamakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api neraka itu lebih dekat kepada pembaca Al-Quran yang durjana daripada dekatnya kepada penyembah berhala. Maka Nabi bagi kiasan. Orang yang menolak Al-Quran, orang yang tak nak pakai Al-Quran, orang yang mempersendakan Al-Quran lebih teruk dari penyembah berhala. Sebab orang itu yang dia faham baca Quran, dia tahu baca Quran, dia kenal Al-Quran, tapi dia tidak guna Al-Quran itu sebagai panduan dia. Dia itu mendekatkan diri dia kepada Allah SWT. Lebih hina, lebih teruk daripada penyembah berhala, daripada orang golongan musyrikin. Tuan-tuan, ini berat bagi orang yang meninggalkan, mempersendakan, mempermainkan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita menjadi golongan tersebut. Itulah golongan orang munafik. Kita okey, baca Quran, baca, tak boleh nak buat, okey, kita tidak menghalang, tapi kita jadikan dia sebagai satu panduan kita. Bila kita ada masalah, rujuk kepada Quran. Rujuk kepada Quran. Hebatnya Quran ni tuan-tuan, ya, kalau sebab itu orang dapat hidayah ni dengan baca Quran. Tuan-tuan, kalau ada masalah, ini kata guru saya lah, hadis tak ada, guru saya kata, kalau kamu ada masalah, kamu ambil Quran. Ambil Quran, kamu buka ikut suka kamu. Kalau kamu ada masalah, memang masalah, buka. Yang terbaik, cari yang ada terjemahan. Kalau ada masalah sangat, ya Mak Haji, pening ni, Abang Haji asyik nak tengok aja. Ada nak nikah dua je, nak menikah dua je. Kita pening kepala ni, apa nak jawab ni? Dan sihat Abang Haji buat donor je. Ada aku kata putus lah. Oh, tak boleh, kita duk pening kan? Pening. Ambil Quran Mak Haji. Jangan ambil batu lesong. Ambil cili, tumbuk cili. Abang siap ni cili ni bang, cili ni bang. Jangan, itu tak selesai masalah. Sebab kita ada masalah hati. Masalah hati suami kita. Faham Haji? Lain macam ni. Sebab ni masalah hati, bukanlah masalah luar. Masalah luar kalau luka letak dengan minyak gamat. Haji, masalah hati ni, maka dia punya pengubatnya ialah Al-Quran. Apa dia nak buat? Jangan ngadu dengan PA. PA pun masalah juga dengan laki dia. PA, suami aku nak nikahkan. Kalau aku dah kerat dah. Sebab dia ada masalah dengan laki dia. Jangan tanya dengan PA sebelah tu. Sebab dia pun jawapan pasal dia pun marah juga. Dia akan jadi bahaya lagi tu. Lagi dia tambah lagi. Dia punya masalah dia tambah lagi dengan kita. Jadi kita ada dua masalah. Faham tak Haji? Kalau macam tu lah. Apa dia? Ambil Quran. Ambil Quran, buka aja. Jangan buka muka-muka surat pertama. Fatihah lah jawabnya. Buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku nak dapat jawapan daripada-Mu. Buka. Kita buka. Ikut dan. Moga-moga Allah Ta'ala bagi tunjuk. InsyaAllah ada jawapan dia. Kita baca. Mungkin ayat pertama tak ada, kedua dia. Ada ketiga. Ayat. Ambil yang terjemahan tu. InsyaAllah. Faham tak je ya? Maka keluarlah ayat. Yang mana yang berkaitan lah. Yang kita punya masalah tu. Haji, ada masalah Haji ya? Nak menikah dua ke? Jadi ke tak jadi? Istiharah dah buat dah. Istiharah memang nak nikah. Faham tak Ji? Tapi boleh tak boleh? Buka. InsyaAllah ada jawapan dia. Pasal kita tak pernah buat. Kita pakai. Alah, itu tak payah. Kita tanya orang yang dah ada. Tanya orang yang dah pernah nikah dua pun dia pening juga tau. Kan? Jadi tanya Quran. Itu Tok Guru saya kata. Cubalah, insya-Allah. Tuan-tuan, ada masalah tu, jangan tinggal Quran. Ni saya pening Ustaz, saya dengan rumah saya ni tak boleh duduk rumah orang pening. Bukalah Quran.
Ni duduk kedai kopi. Mak, macam ni kau seorang? Aku minta tahu lah bini aku tak nak balik lah. Duduk cerita kedai kopi sampai ke sudah. Tambah lagi kopi. Roti canai 3 keping. Siapa bayar? Engkau bayar lah. Selesai tak selesai? Ni Quran. Kerana Quran ni menuntut kita kepada kebaikan. Kerana itu kalam Allah. Allah akan jawab dari situ. Kita bukan Nabi dapat wahyu daripada Allah. Dah ada dah. Cuma kita nak guna atau tidak. Boleh faham tuan? Nah, insyaAllah. Cubalah. Kalau berjaya, berjaya lah. Tak berjaya, jangan kata ustaz temberang. Saya kata ini guru saya bagi fatwa. Kalau tak kena, nak macam mana? Kan? Cuba lagi lah. Agak senang, minta dengan imam borang. Habis cerita. Ni nak isi ke tak isi? Nak isi tak isi, kan? Kan? Mak Haji pun asal parang. Nak isi borang ke tidak, ada risau gitu kan. Jangan Mak Haji masuk penjara tak pasal Mak Haji. Okey, boleh Mak Haji Mak Haji okey kan sini kan? Okey kan? Kau tak okey juga? Jangan cakap isi saya pun tak berapa nak bagi. Ingat apa? Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi Al-Quran ni jangan kita persendakan. Kalau kita dapat bergaul dengan orang yang mempersendakan Al-Quran, lebih baik kita tinggalkan mereka, kerana mereka itu tidak mendatangkan manfaat kepada kita, malah menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jumpalah macam ni. Ini semua golongan orang yang mencintai Al-Quran. Kita ada dapat aman, ya? Tapi kalau dibagi fatwa yang berlainan daripada Al-Quran, tawakuf dulu, tanya dengan muallim. Habis cerita, selesai masalah. Saja ya. Jadi insya-Allah. Jadi itu ciri yang ke-27. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mempersendakan Al-Quran. Kalau kita tengok dia main-main dengan Quran, jangan jadikan dia sebagai kawan. Dia sebagai taulan saja. Jangan sebagai sahabat, sebab dia membahayakan diri kita dan takut kita termasuk dalam golongan orang munafik. Wa iyazubillah min zalik, insya-Allah. Jadi moga-moga pencerahan yang dapat saya berikan pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama, untuk kita dapat sebagai panduan, supaya kita pilih kawan yang sebenarnya, kawan yang beriman, kawan yang fasik, kawan yang munafik. Jadi biarlah kita cari dia ujung-ujung usia kita ni tuan-tuan, cari kawan-kawan yang seperti ini, duduk dalam halaqah ilmu, sentiasa membincangkan ayat Quran, hadis, untuk kita tausiah-tausiah yang boleh membantu kita untuk mendapat kebaikan dunia maupun akhirat, insya-Allah. Moga akhir hayat kita itu dipenuhi dengan kebaikan sepanjang sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf daripada saya. Jumpa lagi pada masa akan datang. Kita tangguhkan kuliah. Aku ni qali hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'khir dengan tasbih kafarah dan salatul an. Subhanakallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.